Jadi bila kita tengok dasar luar Malaysia, sebenarnya dia adalah suatu yang kita boleh runut daripada ratusan tahun dahulu. Hang Tuah sudah bermain adik-beradik dengan berbagai bangsa lain di luar alam kita. Contohnya dengan Majapahit. Kita bukan nak bercakap tentang fakta betul ataupun salah. Idea. Kita nak bercakap tentang idea. Dia bermain adik-beradik dengan Majapahit. Apa yang dia buat, bang? Adik-beradik tu bermaknanya bersaudara. Diplomasi lah. Diplomasi. Maknanya kita ni bukannya suatu bangsa yang menggunakan pedang untuk menjajah. Kita memang bukan menjajah lah, tapi untuk berperang, untuk melawan, berkelahi ni bukan dengan pedang. Ada perlawanan-perlawanan, tapi pedang bukan unsur dominan. Unsur dominan dia adalah adik-beradik. Kita menganggap bahawasanya yang lain ni adik-beradik kita. China adik-beradik kita, India adik-beradik kita. Itu ada dalam hikayat Hang Tuah. Tapi sebab kita tak baca, kita tak mengambil intipati tu. In fact ini ni, buku Merong Mahawangsa ni, itu dinukilkan oleh pengarang hikayat, penyalin hikayat, Panglipulara hikayat ratusan tahun dahulu. Siam dengan kita adalah adik-beradik. Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami Langkah Studio. Sembang Kopiah Terbang yang dibawakan oleh Lantana Villa dan Kawah Buku. Wow, kali ni lawa tempat kita, Min. Kali ni kita ambil mood lain lah. Selalu kita dalam studio, background kita macam gelap-gelap sikit kan. Tapi kita nak ubah mood kita dan juga design kita supaya TikTok ke kat YouTube ke mata dia cerah sikit. Nampak segar. Malar segar. Alhamdulillah. Mak, ini kita cerita pasal apa pula, Mak? Kita bawa kali kedua Abang Mak Koi kita. Terima kasih bang. Selamat datang lagi sekali. Terima kasih Langkah Studio. Terima kasih Amin. Terima kasih Rahmat. Masya-Allah, saya banyak dapat komen yang menarik. Kita bawa satu soalan dulu yang sebelum ini, sebelum kita pergi kepada hikayat Merong Mahawangsa kita ni. Sebelum ni kita bawa tajuk pelindung, lepas tu abang ada apa senggol, ada sikit cuit Dr. Ahmad Adam. Berkaitan dia salah tu baca sejarah. Tu dia. Ayat tu sebenarnya salah baca tu macam mana bang? Maksud abang tu? Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Langkah Studio. PU Amin dengan PU Rahmat kerana memberi kesempatan sekali lagi lah untuk kita bincang-bincang, sembang-sembang, sembang kopiah terbang. Tapi tiga-tiga kita ni pakai topi. Tapi topi abang tu legend tu. Jangan terbang topi juga. Okey, berkenaan dengan senggolan lah. Tapi kita punya senggolan terhadap Prof Ahmad Adam tu bukan senggolan yang berupa sesuatu yang nak menafikan sepenuhnya apa yang dia cakap. Betul. Tetapi kita nak buat satu kritik. Kritik tu adalah kritik tentang cara Ahmad Adam membaca hikayat. Ahmad Adam mengemukakan satu kenyataan lah. Sebenarnya kenyataan ini dah lama kan. Lama. Dia kontroversial lah sebab kita hidup dengan suatu legenda dan sosok yang sangat membenam di dalam hati lah. Meniti setiap bibir masyarakat. Malahan telah diabadikan di sekolah, di jalan kan, nama-nama Hang Tuah kan. Jadi apabila Mak Adam ni dia kata Hang Tuah ni adalah mitos, tidak wujud, itu pastinya akan ada kritikan lah. Ya, akan menyinggung perasaan ramai orang. Tapi kita nak menyatakan, nak menyatakan bahawasanya apabila Ahmad Adam mengatakan Hang Tuah itu tidak wujud dan sukar untuk dibuktikan secara kaedah sejarah moden, itu sesuatu yang saya boleh terima. Kan? Tetapi daripada suatu sudut lain untuk mengatakan bahawasanya Hang Tuah ni tidak wujud sepenuhnya secara fizikal ataupun secara realiti, itu kita mesti melihat kepada penemuan-penemuan sejarah. Kemungkinan ada penemuan-penemuan yang belum ditemui lagi. Betul. Kan? Betul. Jadi dalam konteks ni, kalau saya nak kritik bahawa Mak Adam apabila membaca hikayat Hang Tuah tu, dia melihat hikayat Hang Tuah dalam bentuk sejarah moden. Maknanya ada kaedah-kaedah dia. Sedangkan apabila kita membaca hikayat ni, dia ada satu lagi sisi sejarah yang mungkin ramai orang tidak tahu dan di Malaysia pun tak ramai orang menulis, iaitu sejarah idea. Hikayat sebagai dokumen idea. Jadi Hang Tuah tu dalam konteks tu dia wujud. Dia wujud di dalam tanggapan pengarang, penyalin Panglipulara ratusan tahun dahulu tentang apa yang saya bincangkan di dalam podcast yang lepas, Hang Tuah sebagai suatu sosok Melayu unggul.
Melayu unggul di zaman tu. Maknanya ciri-ciri Melayu yang unggul tu itu dirakamkan, didokumentasikan sebagai sebahagian daripada idea, nilai, norma kepimpinan Melayu pada waktu itu. Jadi dalam konteks ni Ahmad Adam pada pandangan saya lah, dia tidak membaca daripada sudut tu. Kan? Sedangkan sejarah idea juga adalah sebahagian daripada sejarah kita. Kita jangan hanya melihat sejarah sosok, tubuh ataupun orang ataupun peristiwa. Betul. Tetapi sejarah pemikiran. Maknanya ada idea yang ada sejarahnya yang menampilkan norma, nilai dan juga idea pada zaman ratusan tahun dahulu lah. Saya potong sekejap Min. Bila sebut Hang Tuah, hikayat Hang Tuah ni sebagai satu kita kata gagasan, harapan, itulah sebagai Melayu unggul. Ya. So kita sembang pula hikayat Merung Mahawangsa. Okey. Tadi Hang Tuah tu sebagai Melayu terbaik sepanjang zaman. Orang tahulah, tapi Merung Mahawangsa ni orang tahu hanya sekadar cerita filem ni lah. Ada filem yang paling mahal yang buat tu. Kan. Kayak Merung Mahawangsa pula apa dia punya kita kata. Memang wujud ke? Tu. Memang wujud ke Merung Mahawangsa? Dan nama pun hikayat kan. Nampak dia punya filem tu nampak macam cerita fiction je. Okey, Min. Soalan Amin tu sangat menarik lah, Min. Sebab apa? Saya sendiri pun mempunyai pandangan dan pemikiran yang sama macam Amin. Saya meragui, mencurigai hikayat. Dan saya anggap hikayat ni adalah dongeng. Saya anggap hikayat ni adalah sesuatu yang tak boleh nak dipercayai lah. Saya juga menganggap hikayat ni adalah hanya mitos. Sehingga saya baca buku ni. Kita tunjuk sikit lah. Hendrik Hingga saya baca MJ Mayer. Hendrik Mayer. Hendrik Mayer, hikayat Merung Mahawangsa, pertarungan wibawa di jantung kuasa. Buku ini telah mengubah abang fikiran terhadap hikayat. Dia mengubah. Belanda. Dia Belanda. Dia sebenarnya buku ni dalam bahasa Inggeris. Dia tesis PhD Hang Mayer. Tapi kemudiannya bila saya menemui buku ni di library dalam bahasa Inggeris, saya jadi sangat tertarik, Min. Dia menjadi macam satu tarikan sebab dia telah menterbalikkan apa yang saya yakini dan percaya tentang hikayat selama ini. Dia yang kaji Dia antara orang yang melihat. Dia tidak, itu yang saya cakap tadi tu. Dia di dalam kategori ilmu ni kita katakan sejarah idea lah. Dia melihat idea tu, perkembangan idea. Sebelum ni saya sama juga seperti Amin. Sama. Saya memang tak percaya mitos, legenda, tak boleh dipercayai, tahyul, khurafat juga. Kan? Jadi apabila saya baca buku daripada Hang Mayer ni, saya mendapati bahawasanya cara nak membaca hikayat ni, kita tidak boleh menggunakan nilai, pandangan dan pemikiran kita di zaman sekarang lah, yang telah dipengaruhi oleh idea-idea yang bersifat moden. Betul. Kan? Jadi bila saya nak letakkan diri saya sekarang ke dalam satu hikayat yang ratusan tahun dahulu menggunakan pemikiran sekarang ni, tentulah sesuatu yang tidak adil. Daripada situlah, Min, yang saya dapat temui yang rupanya sejarah ni ada sisi idea, pemikiran dan nilai yang boleh kita kaji lah. Okey. Jadi atas faktor sejarah idea tu, kita kadang orang kata bahasa sekarang kita trigger lah. Macam mana benda tu boleh diceritakan oleh ramai orang kalau benda tu tak wujud sendiri kan? Mesti ada sisi yang mengatakan dia wujud. Baik, dari segi Merung Mahawangsa, sosoknya, wataknya yang menjadi orang kata kenapa kita kena tahu pasal dia ni. Okey. Sebelum kita pergi kepada soalan Amin tu, mungkin saya perlu jelaskan sebab apa Amin tanya tadi kan tentang apa wujud ataupun tidak. Okey, wujud ataupun tidak ni kita tidak boleh nak menentukan secara tepat dan tuntas. Memang wujud. Seperti juga dengan Hang Tuah yang diragui oleh Ahmad Adam. Tetapi kita boleh menerima bahawa ia adalah suatu sosok pada zaman dahulu yang diideakan oleh pengarang ataupun penyalin untuk menceritakan tentang sesuatu hal. Dalam konteks hikayat Merung Mahawangsa ni, cerita dia ni, Min, Rahmat, adalah tentang penubuhan sebuah kerajaan Melayu lama. Kerajaan ni kerajaan Kedah lah. Kerajaan Kedah. Jadi dalam konteks ni, kenapa kita perlu untuk bukan saja hikayat Merung Mahawangsa lah. Bagi saya, Amin dengan Mat,
dia hikayat-hikayat lama yang dah kita tinggalkan. Betul. Yang kita tak pernah ambil peduli. Hanya lagi zaman sekarang ni. Zaman sekarang. Apa manfaatnya? Apa untung dari segi duitnya? Kan? Untung sekarang mesti katanya untung duitnya apa benda? Okey, tapi untung duit ni kita boleh mengalih kita punya pandangan tu untuk menggali semula nilai-nilai kita untuk memahami kita sekarang. Betul. Kan? Jadi dalam konteks ni hikayat Merung Mahawangsa ni, selain dia menceritakan tentang bagaimana kerajaan negeri Kedah ni ditubuhkan, ia juga mempunyai pesan-pesan, panduan-panduan, pedoman-pedoman. Tetapi memandangkan kita pun dah tinggalkan hikayat-hikayat ni dengan pemikiran-pemikiran yang ada sekarang ni yang sering ada kecenderungan untuk memfitnah dan mentohmah hikayat, maka kita pun sendiri tak membaca. Terutamanya orang muda Amin Rahmat. Saya kan baru-baru ni saya banyak buat workshop workshop untuk anak-anak muda lah, orang mahasiswa, pelajar-pelajar daripada college community. Bila kita terangkan tentang hikayat dan tanyakan pada mereka, korang baca tak hikayat? Saya boleh katakan hampir kesemuanya, mungkin 99%, banyak tu. Sangat banyak tidak membaca hikayat. Maknanya ada suatu ketempangan di dalam sistem pendidikan kita yang melupakan warisan tekstual kita sendiri. Warisan daripada khazanah wilayah kita sendiri. Kita tinggalkan, kita tidurkan. Sedangkan di dalamnya dia ada panduan-panduan, pedoman-pedoman dan juga nasihat-nasihat seperti mana yang ada dalam hikayat Merung Mahawangsa. Kenapa hikayat ini ditidurkan selain daripada sistem pendidikan Malaysia yang tidak menghargai hikayat? Saya rasa ada juga unsur luar yang saya rasa menyebabkan hikayat ni ditidurkan. Selain pada sistem pendidikan Malaysia, kadang-kadang memang sistem pendidikan Malaysia memang tengoklah kejap exam oriented, kejap tak exam oriented. Saya rasa kalau selain pada tu, apa unsur luar yang menyebabkan hikayat ni sering disisihkan dan ditidurkan bang? Okey, kalau kita baca buku hikayat Merung Mahawangsa Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa ni, kita urut balik lah. Kita urut balik kepada penjajahan lah. Baik. Apabila penjajahan datang, dia bukan hanya mengeksploitasi kita punya sumber alam, tetapi juga mengeksploitasi dan mengubah cara kita berfikir. Itu satu unsur penjajahan. Dan pada masa yang sama ada juga suatu unsur lain. Kalau dalam buku ni, Islamic Modernism, modernisme Islam yang datang, yang melihat bahawasanya hikayat-hikayat lama ni seperti mana yang saya katakan tadi, banyak unsur-unsur khurafat, unsur-unsur tahyul, unsur-unsur yang tidak logik kan. Jadi daripada olahan mereka kan, kedua-dua tenaga lah, saya panggil tenaga sosial lah, kedua-dua tenaga sosial itu yang menyebabkan pada akhirnya cendekiawan Melayu pada waktu itu, termasuk Istana Kedah sendiri. Dalam buku ni ada tu, rasa malu untuk mengakui hikayat ni adalah warisan dia. Dia ada rasa malu. Sebab yang tadi tu kerana dianggap sebagai tahyul, tak logik, mundur. Ini antara kejayaan penjajah. Apabila dia masuk ke dalam mentaliti kita bahawa hikayat-hikayat besar yang menjadi warisan keagungan dan kemuliaan kita dianggap satu benda yang tahyul dan kita sisihkan dan kemudian kita tidak mengakui. Istana Kedah masa kontrak itu dikeluarkan satu buku lain. Dia ada keluar buku lain. Saya tak pasti, tapi dalam buku ni saya kalau tak silap saya, Salah Silah Sejarah Negeri Kedah ke. Buku untuk menggantikan hikayat Merung Mahawangsa. Kerana apa? Kerana Salah Silah Sejarah Kedah tu dia lebih menepati kaedah sejarah moden. Jadi pada ketika itulah. Pada ketika kaedah sejarah moden. Maknanya apa? Maknanya cendekiawan Melayu pada waktu itu, termasuk daripada mendapat pendidikan barat dan juga mendapat pendidikan Islam, sebenarnya sedikit tidak faham tentang bagaimana cara fikir orang yang menyalin dan mengarang dan mempelipur larakan hikayat ni di masa ratusan dahulu. Kan? Sebab dia ada kaedah dia, ada cara dia. Kan pemikiran masa dulu kan. Ni kita bercakap ni bukannya 20-30 tahun dulu Rahmat Amin. Kita cakap ratusan tahun yang lepas ni. Ratusan tahun yang lepas mereka tidak faham. Bila British datang ni, of course lah dia bawa dengan teknologi dia, dengan sistem perkapalan dia, kapal wap dan macam-macam tu, kita merasa teruja, hebat.
Sehingga kan kita melupakan sebenarnya ratusan tahun dahulu dia ada cara orang Melayu bercerita. Dan apabila orang Melayu bercerita tu melalui hikayat-hikayat. Dan hikayat-hikayat ni bukannya ada hikayat Merung Mahawangsa saja. Kita ada ratusan malah ribuan hikayat yang ada bertebaran di wilayah kita dan juga di seluruh dunia. Ya, bila kedatangan penjajah itulah bermula, yang mungkin abang boleh tekankan lagi ataupun jelaskan lagi pada kita, kerana penjajahan itu jugalah bermulanya banyak sejarah-sejarah kita yang dipadamkan. Jadi benda-benda ni menjadi satu isu baru hari ni. Bila orang nampak tentang sejarah ni, kita bercakap tentang umum sikit sebelum kita bermawangsa. Banyak sejarah-sejarah kita hari ni orang kata. Bahkan cendekiawan kita pun kata, tokoh sejarawan dalam TikTok pun bercerita juga. Dia kata sejarah kita ni banyak diubah kerana mengikut kepada kepentingan dan keutamaan pemerintah dan juga pemimpin yang sedia ada. Jadi sistem sejarah yang berubah-ubah ni, yang pertama apa kesan dia? Yang kedua, apa ruginya kita? Okey, kalau dalam konteks sejarah moden, dia memang ada kaedah dia lah, kan? Kita mesti daripada pembuktian lah. Contohnya kita melihat kepada arsip, catatan-catatan apa semua tu kan. Sedangkan kalau macam hikayat ni, kita tidak ada catatan-catatan seperti itu. Sebab tu untuk saya kita kena membezakan lah, macam saya kata tadi, sejarah tentang sosok, tentang peristiwa dengan sejarah tentang idea, pemikiran dan nilai. Itu dua yang berbeza. Cumanya dalam silibus sejarah kita sendiri pun kita tidak pernah ditekankan tentang sejarah idea. Saya rasalah sebab masa saya belajar dulu, saya tak tahu masa zaman Rahmat, zaman Amin, biasanya dia menumpukan kepada itu kan. Dia tak melihat kepada sejarah pemikiran orang. Kan sejarah pemikiran ni ditampilkan, kita boleh gali melalui hikayat-hikayat. Kesannya apabila kita melupakan tu, maknanya kita sudah kehilangan akar. Kesan itu yang hilang identiti kita. Ya, kehilangan akar. Dia bukan hanya terjadi kepada orang yang klaim mengatakan bahawa diri dia Melayu, tetapi juga bukan Melayu lagi tentunya. Dalam konteks Malaysia ni kita kan sangat perencam kan, ada berbagai etnik kan. Kalau kita orang Melayu sendiri menafikan hikayat kita, apatah lagi orang bukan Melayu. Sedangkan hikayat ni adalah suatu dokumen idea kita sebagai orang Melayu ratusan tahun dahulu. Betul. Bila sebut pasal sejarah yang dipadam, dihilang ni Mat, sampai memegang satu-satu budaya tu pun dianggap satu benda yang kolot, sehingga kan ini yang kita tengok dalam sejarah. Bila British datang, silat ni tak boleh nak dipamerkan di mana-mana kecuali silat puluk dengan silat mengantin aja. Waktu tu je. Dan membawa senjata, keris dan contoh utamanya pada pakai-pakai persalinan ni hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Mana pembudayaan, sejarah semua dihilangkan sebab nak hilangkan identiti. Tapi waktu tu macam mana agaknya? Mungkin ada tokoh-tokoh dari segi pembacaan abang bahawa rupanya diorang masih lagi berkeras. Kebudayaan ni mesti kita kena tahu, identiti kita kena tahu juga. Okey, mana kita kena tengok dia punya perjalanan, bagaimana kita berfikir untuk mempertahankan identiti itu daripada satu garis masa yang agak panjang lah, kan. Dia zaman hikayat ni dia ada cara fikir dia. Bila British datang tu, dia membawa cara berfikir yang baru, kan. Dan cara berfikir yang baru ni mempengaruhi, yang saya cakap tu mempengaruhi cendekiawan kita juga. Saya rasa sampai sekarang lah, kerana pengaruh daripada sistem berfikir yang berbeza. Cumanya kalau buku ni, sebenarnya buku ni kalau tak silap saya lah tahun 70-an dia punya tulisan itu, tapi tetap tidak popular. Tetap tidak popular. Sekarang buku yang popular ni kerana cinta di tepi lorong. Tapi itu macam satu ayat je lah, demi aku rindu padamu. Itu je betul. Macam Amin cakap tadi lah, yang ini tak boleh buat duit. Yang itu tu demi aku tak ada, demi aku cinta dan rindu padamu tu boleh buat duit, kan? Jadi maknanya mungkin kita boleh berfikir lebih jauh sedikit kan, untuk melangkaui persoalan material. Persoalan material ni memang perlu kan, untung rugi kalau dalam bisnes tu kita tak boleh nak nafikan. Tapi pada masa yang sama, untuk saya lah, saya memikirkan bahawasanya kalau ada kesedaran sejarah, orang-orang yang mempunyai modal, orang-orang yang mempunyai duit,
Sebab dia dah ada duit kan. Jadi kenapa tidak menggali kembali akar sejarah budaya kita kan. Dalam konteks ni kalau macam apa Amin cakap tadi, sekarang pun sebenarnya hikayat macam saya tanya tadilah, saya tanya dekat apa workshop saya tu, bengkel-bengkel saya tu 99% tidak membaca hikayat. Maknanya kita ada suatu kerja yang sangat berat untuk kita mempopularkan kembali khazanah warisan kita. Yang ini khazanah warisan kita ni bukannya daripada Arab ke ataupun daripada barat. Ada sebab bang. Kenapa apa ni cerita-cerita hikayat yang hebat-hebat ni tak dipertonton dan tak diperdengarkan? Yang pertama saya boleh bagi tahu. Kita ada tokoh-tokoh hebat. Tapi semua tokoh-tokoh melawan lah. Hang Tuah, Jebat, kita ada Laksana Bentan, kita ada Merung Mahawangsa, ramai lagi. Ini tokoh-tokoh pahlawan yang mana menentang kezaliman, penganiayaan, penindasan. Bagi saya, kalau tokoh-tokoh ni ataupun masyarakat kita mewarisi pemikirannya, darahnya. Jadi saya rasa orang yang nak menindas, orang yang nak menganiaya, dia tak boleh hidup. Jadi dia kena hapuskan benda-benda ni. Supaya dalam masyarakat kita ni, kita jadi masyarakat yang mudah dipijak. Masyarakat yang mudah untuk mengekori saja. Jadi mungkin abang setuju ataupun benda tu sebenarnya bukan satu, dia auta lah, bukan fakta pun. Dia berbalik kepada suatu kenyataan lah yang saya rasa sangat popular lah, iaitu sejarah ditulis oleh orang yang menang. Kan? Maknanya mereka yang mempunyai kuasa lah. Sama juga kalau dalam hikayat Merung Mahawangsa ni, mereka yang mempunyai kuasa menentukan yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Jadi ada kecenderungan untuk mereka yang menulis sejarah, yang membuat sejarah, untuk memberi perspektif mereka. Sebab mereka yang menang. Jadi yang kalah ni, dia akan kalau dalam Malaysia ni sejarah buku Malaysia yang saya faham dia ada, contohnya macam Melayu Kiri Melayu Kiri ada, tetapi ditempatkan di suatu ruang yang sangat kecil. Tahukah anda? Kecil je. Kita tidak ada suatu huraian tentang suatu tokoh yang kalah dengan lebih menyeluruh. Contohnya kita boleh bagi peristiwa tentang Maharaja Lela, Tok Sagor, Ngah Ibrahim, Tok Janggut, Bahaman, Kilau kan, mereka ni adalah tokoh-tokoh yang kalah. Kemudian dia ada satu lagi yang agak rumit lah. Yang ni rumit ni sebenarnya dia agak sensitif dalam 3R ni. Sebab ada pemerintah tempatan yang kurang senang bekerjasama juga. Bekerjasama juga dengan suatu tenaga daripada luar. Kan? Itu biasalah tu kan. Itu kita rasa perbincangan tu kena perbincangan yang khusus lah. Khususnya tentang kerjasama antara kolonial dengan juga pemerintah tempatan. Itu satu. Tak apa, biar saya yang cakap lain. Malaysia masih belum bersedia. Tahap kita sekarang belum bersedia untuk dijajah ratusan tahun. Kita merdeka tak sampai 100 tahun lagi. Jadi kekuatan akar untuk membina semangat yang kita boleh berdiri di atas kaki kita sendiri ni tak cukup dengan KLCC. Tak cukup dengan lapangan terbang, tak cukup. Kita kena ada semangat. Dan juga hikayat-hikayat ni lah yang boleh kita bincangkan. Okey, bang, Merung Mahawangsa. The special of Merung Mahawangsa ni kat mana? Apa yang kita kena tahu? Kalau untung duitnya kat mana? Untung duit lagi tak? Kita nak promosi supaya orang trigger. Oh, Merung Mahawangsa ni boleh, bukan filem je, benda lain kita boleh buat. Seminar. Kalau saya untung duit tu perkara kedua lah. Untung duit tu perkara kedua, bukan tak penting. Kita pun faham dalam konteks bisnes, perniagaan, kedai buku apa semua, benda tu perlu. Tapi pada masa yang sama, kalau kita mempunyai kesedaran untuk kita mengangkat warisan sejarah tradisi kita ratusan tahun dahulu, kerana hikayat adalah satu-satunya teks yang terdokumentasi secara bertulis ratusan tahun dahulu. Satu-satunya teks yang dokumenkan sejarah pemikiran kita, nilai kita adalah hikayat. Kalau kita boleh angkat benda tu untuk kita hayati, dan kita akan melihat bahawasanya ada banyak konsep-konsep di dalam hikayat ni yang sebenarnya boleh membantu kita pada hari ini. Khususnya di dalam menguruskan Malaysia yang sangat multi etnik, yang pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai bahasa. Saya ambil contohnya macam hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah ni kan ada fasa dia. Satu fasa yang pertama tu kan, dia dengan cerita Hang Jebat lah, apa semua, Melaka apa semua. Kemudian fasa yang kedua, ketika dia meneroka dunia.
Kan dia menjadi duta. Okay. Dia menjadi duta kan ke India, kemudian ke China, ke Turki, ke merata tempat di dunia ni. Menunjukkan bahawasanya suatu sosok Melayu unggul, itulah yang saya cakap tadi kan. Hang Tuah sebagai Melayu unggul, seorang Melayu yang boleh berbagai bahasa, yang boleh adapt, menyesuaikan diri ke berbagai-bagai negara, yang boleh menjadi duta ke negara-negara yang berbagai-bagai. Itu kan suatu konsep yang sekarang ni kita boleh guna. Jadi kita boleh tarik kita punya sosok unggul tu melalui sosok Hang Tuah. Pada masa yang sama, of course kita boleh juga ambil Hang Jebat sebagai suatu sosok perlawanan menentang ketidakadilan yang dikenakan kepada sahabatnya Hang Tuah. Jadi macam-macam unsur yang boleh kita ambil daripada hikayat. Dia ada satu konsep tu. Saya tak pasti sama ada Amin ataupun Rahmat pernah dengar tak? Bermain adik-beradik. Bermain adik-beradik. Menarik. Bermain adik-beradik. Ini ada dalam hikayat Hang Tuah. Bermain adik-beradik. Bermain adik-beradik. Maksudnya apa, bang? Ini kalau untuk dasar luar. Jadi bila kita tengok dasar luar Malaysia, sebenarnya dia adalah suatu yang kita boleh runut daripada ratusan tahun dahulu. Hang Tuah sudah bermain adik-beradik dengan berbagai bangsa lain di luar alam kita. Contohnya dengan Majapahit. Kita bukan nak bercakap tentang fakta betul ataupun salah. Idea. Kita nak bercakap tentang idea. Dia bermain adik-beradik dengan Majapahit. Apa yang dia buat, bang? Adik-beradik tu bermaknanya bersaudara. Diplomasi lah. Diplomasi. Maknanya kita ni bukannya suatu bangsa yang menggunakan pedang untuk menjajah. Kita memang bukan menjajah lah. Tapi untuk berperang, untuk melawan, berkelahi ni bukan dengan pedang. Ada perlawanan-perlawanan, tapi pedang bukan unsur dominan. Unsur dominan dia adalah adik-beradik. Kita menganggap bahawasanya yang lain ni adik-beradik kita. China adik-beradik kita, India adik-beradik kita. Itu ada dalam hikayat Hang Tuah. Tapi sebab kita tak baca, kita tak mengambil intipati tu. In fact ini ni, buku Merong Mahawangsa ni, itu dinukilkan oleh pengarang hikayat, penyalin hikayat, Panglipulara hikayat ratusan tahun dahulu. Siam dengan kita adalah adik-beradik. Betul. Jadi dalam konteks ni, kalau kita baca buku ni, naik Merong Mahawangsa ni ada anak. Anak dia kemudiannya melahirkan 1, 2, 3, 4 orang anak lagi. Jadi cucu dia lah. Jadi dalam hikayat Merong Mahawangsa, buku kita ni, yang kita nak bincangkan ni, dia menceritakan bahawa saya lupa anak dia tu nama apa, tapi dia sudah menghantar seorang anak dia ke benua Siam untuk menjadi raja di Bangkok. Kemudian menghantar seorang anak dia ke Perak untuk menjadi raja di Perak. Kemudian menghantar seorang lagi anak perempuan dia. Ini menarik ni. Maknanya dalam konteks Melayu ni, perempuan pun dibenarkan untuk menjadi pemimpin. Dalam konteks ni. Barisan Harapan. Itu Barisan Harapan kan. Menjadi raja di Patani. Itu yang raja ungu, raja kuning, raja hijau. Kalau kita baca hikayat Patani lah. Itu daripada Kedah. Betul tak betul bukan persoalan dia. Kita bukan kita nak idea dia ini semua adik-beradik. Kerana itu dalam cerita ni, apabila dia bercerita tentang bunga emas. Ini sangat menarik. Buku ni saya pun tak tahu. Kalau saya tak baca ni, saya pun tak tahu. Bunga emas ni bagaimana penyalin, pengarang ataupun Panglipulara melihat bunga emas ni. Dia kan tadi yang saya cerita tadi kan, dia hantar anak dia jadi raja di benua Siam, Bangkok di Bangkok jadi benua Siam. Anak dia ni kemudiannya melahirkan anak. Kan? Yang di Kedah ni dia punya adik lah, adik dia. Jadi dia hantar bunga emas. Dia hantar bunga emas tu bukan tanda ketundukan Kedah kepada Siam. Bukan. Tetapi kerana ini idea. Kerana itu kan abang dia baru melahirkan anak. Tanda kesyukuran. Jadi ini adalah hadiah yang diberikan. Itu nak menunjukkan bahawasanya kerajaan Melayu dahulu ni dia ada satu tentang kita ni setara. Kau tak tinggi daripada aku, kau tak rendah daripada aku. Kita bersaudara, bermain adik-beradik. In fact adik-beradik ni adalah suatu konsep yang ada banyak dalam hikayat. Jadi bila kita tak baca ni Rahmat, jadi kita terlupa dia ada suatu nilai yang cukup baik, malah Islamik lagi tu kalau untuk saya. Sangat Islam, bersaudara. Kita manusia adalah bersaudara.
kita bukan menjajah, berperang, membunuh apa semua, tetapi kita melihat bahawasanya walaupun mereka ini adalah orang asing kan, sudah ada di kerajaan-kerajaan lain, tetapi mereka adalah saudara kita. Itu diplomasi yang hebat lah untuk saya, diplomasi yang hebat. Jadi kalau kita tak baca hikayat, kita tak dapat nak mengangkat ini tradisi kita, bangsa kita yang ada suatu nilai yang sangat tinggi. Saya sebenarnya terpukul lebih-lebih lagi kita yang disebut sebagai pendakwah. Terpukul. Sebab kita kononnya kita pendakwah ni kan. Kita suka bawa hikayat luar. 1001 Malam, hikayat Padang Pasir, ambil pengajaran dan pelajaran. Bagus, tak masalah, teruskan. Cuma kadang-kadang kita lupa nak menggunakan hikayat kita sendiri untuk mendidik bangsa kita tentang identiti dan juga pengajaran. Persaudaraan. Betul. Rugi. Saya rasa usaha Yusri yang mengarahkan Merah Mahawansa 2011. Dia punya modal dia 8 juta. Wow. Yang kita baca dalam ni kan. Ni modal untung duit ni sebab saya usaha duit saja kan. Sebab kita nak bagi tu pada masyarakat. Tak semua nilai itu boleh diukur dengan duit. Contohnya 8 juta yang dikeluarkan oleh KRU studio waktu tu. Ini yang kita baca dalam internet. Mungkin faktanya ada yang betul, ada yang salah, tapi kita tengok dalam semua mengatakan 8 juta modal dia. Dengan CGI yang pertama waktu tu 2011, CGI segala macam, dia dapat untung 6.3 juta je. Rugilah tu kan. Rugi 1.7 1.7 juta. Tapi mereka katalah ini untuk sedapkan hati produksi ke apa ke untuk rakyat Malaysia. Orang kata hak penyiaran ni dapat di luar negara. Jadi orang luar negara ramai menyokong Merah Mahawansa ni. Dan saya pun, kita tak nafikan dan tak rasa pelik sebab yang menterjemahkan yang menulis buku hikayat Merah Mahawansa Pertarungan Wibawa ni pun daripada Belanda tadi kan. Jadi saya rasa mungkin orang luar dia lebih menghargai budaya, warisan yang ada pada kita. Dan saya rasa usaha yang ada pada Yusri ni, kalau fikir pasal duit, buat cerita sejarah dengan CGI pula, dengan fiction dia tambah, memang tak adalah untung duitnya. Yang kita bercakap hari ni, kita kata macam abang kata letak nombor 2. Tapi saya rasa tak semua boleh diukur dengan duit, dan kita pun berperanan lah untuk cerita kan. Dan itu perjuangan dia, sebab Merah Mahawansa ni antara tokoh yang kita katakan idea yang wujud sebab nak menunjukkan kekuatan kita sebagai bangsa Melayu yang hebat. Kekuatan kita tu ada pada nilai. Bukan kepada bangunan, binaan apa semua kan. Ini satu perkara yang saya rasa kalau macam PU Amin dengan PU Rahmat kan, saya rasa akses PU Amin dengan PU Rahmat kepada khalayak ni lebih luas lah. Orang tak nak tajuk-tajuk macam tu. Maunya bang. Tapi hang jebat siapa lagi? Tapi mungkin kerana kita tidak mencungkil kedalaman intipati hikayat tu sendiri. Yang kita tengok hanya cerita saja, tapi kita tidak menerusi. Saya bagi contoh hikayat Hang Tuah kan, dia ada saya cakap tadi dua fasa kan. Tapi dia ada fasa yang terakhir. Fasa terakhir, kalau kita tengok hikayat Hang Tuah, saya punya tafsiran lah, saya tafsirkan, dia kan masuk hutan, melebur diri bersama alam lah. Saya merasakan itu adalah suatu tafsiran dia bersuluk. Setelah dia ada lihat berjuang dalam bersejarah meneroka dunia apa semua, dia kembali untuk merenung kembali penghidupan dia, menalar makna diri dengan benar. Dia di dalam sebenarnya dia juga satu kitaran kehidupan manusia kan. Dia berjuang, kemudian meneroka dunia, kemudian pada akhirnya dia kembali kepada akar dia sebagai seorang Melayu, sebagai seorang Islam. Dan dia bersuluk. Kalau saya punya tafsiran saya punya tafsiran, dia basuh tu maknanya dia sedang bersuluk kan, untuk merenung kembali kehidupan. Tapi kita tak ambil benda-benda yang macam ni. Jadi kita tak ambil. Kita mungkin hanya ambil beberapa sisi yang mungkin sebenarnya yang bersifat sesuatu yang boleh, satu memang mengangkat cerita tu dan juga bangsa lah, tetapi dia ada kedalaman dia tentang nilai tu. Selalunya orang nak tengok tentang kekuatan lah, kehebatan lah, tetapi nilai macam bermain adik-beradik itu, persaudaraan, dia kan nampak macam dia lebih lunak kan, lebih lembut kan, tetapi itulah yang menentukan nilai peradaban sesuatu bangsa. Peradaban bukan dinilai untuk saya lah untuk dinilai kerana kita dapat menjajah banyak wilayah ke, kita punya kawasan geografi kita besar ke, tetapi kerana nilai-nilai baik
nilai-nilai murni yang ada, dan ini ada di dalam hikayat. Cumanya kita tak angkatlah benda tu. Betul. Kita orang Melayu ni tak boleh kita nafikan hari ni kan. Kita dah wallahualam lah. Kita dah hilang identiti ataupun masih lagi mencari-cari identiti kita kan. Cuma kita nak katakan hari ni bila sebut pasal identiti kita yang hilang, apa tindakan yang kita boleh buat sama-sama selain daripada mengkaji hikayat-hikayat yang memang ada pada seni warisan kita? Oh, itu tu agak susahlah bila nak menemukan solusi ni kan. Tapi saya rasa kerja yang berterusan daripada berbagai pihak lah untuk mengangkat kembali warisan dan tradisi. Tetapi pada masa yang sama, seperti mana dalam hikayat Merung Mahawangsa dan hikayat Hang Tuah dan banyak hikayat yang lain, kita melihat orang lain yang bersama-sama kita di Malaysia yang majmuk lah adalah juga sebahagian daripada saudara kita. Dan ini ada nilai yang ditunjukkan di dalam hikayat kan. Maknanya semua orang kena memainkan peranan yang penting lah kan. Dia bukan hanya tentang tarian, pakaian kan. Saya faham macam benda-benda tu, macam Amin cakap tadi, kalau busana kan, Melayu dengan tengkolok apa semua boleh buat duit lah kan. Kita tak nafikan. Tak nafikan benda tu pun penting, tapi pada masa yang sama kita pergi dengan sesuatu yang lebih abstrak. Betul. Kalau macam apa baju ni apa semua, dia material yang nampak, pastinya ada kehalusan dia di dalam pembuatan dia. Tetapi ada idea-idea yang kita tak boleh buat. Contohnya macam bersaudara. Macam mana bersaudara tu? Kan, yang itu adalah suatu nilai yang lebih abstrak, tetapi ada di dalam hikayat yang kita boleh angkat, khususnya dalam konteks Malaysia yang rencam ni lah. Sebab bukan senang untuk menguruskan negara yang rencam macam Malaysia ni, Mat. Kita ada macam-macam agama, macam-macam etnik, kemudian ada wilayah Sabah, Sarawak, kemudian ada Semenanjung, pulau yang banyak. Pulau bukan senang tu, tapi kita berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbanding dengan negara-negara lain kan di Asia Tenggara ni yang banyak konflik, bukannya kita tidak ada konflik, kita ada, tetapi terkawal. Kenapa tu? Itu orang tak nak melihat kembali kepada hikayat. Kalau kita melihat kepada hikayat, kita sudah ada tradisi dan juga budaya tu yang memang sudah ada ratusan tahun dahulu untuk menerima yang lain ataupun orang luar ni. Bang, bila kita sebut hikayat Merung Mahawangsa, pertarungan wibawa di jantung kuasa, kita tahu dia peperangan Siam dan juga Kedah. Ya. Tiba-tiba ada kuasa besar masuk, penyebuk ni lah. Dan dia menggunakan hikayat Merung Mahawangsa ni sebagai signifikan ataupun sebagai sebab untuk dimasuk campur. Boleh abang relate bang cerita ni? Okey, dia hikayat Merung Mahawangsa ni macam mana dia muncul ke dalam kesedaran kolonial. Okey. Kesedaran kolonial lah. Kolonial tiba-tiba tahu ada hikayat ni. Okey. Ada hikayat ni kan. Itu ada latar dia. Dan daripada kesedaran kolonial itu kemudiannya barulah hikayat Merung Mahawangsa ni menjadi salah satu daripada kajian lah oleh pentadbir British pada waktu itu. Tetapi kajian mereka ni ada motif dia. Jadi itu yang kita kena cerita latar ni. Sebab tu buku ni supaya orang tak salah faham, buku ni bukan tentang hikayat Merung Mahawangsa per se. Maknanya dia bukannya semata-mata tentang hikayat Merung Mahawangsa, tetapi tentang latar, tentang sejarah pemikiran pada waktu itulah. Jadi apa yang berlaku adalah salah satu pentadbir British, Low ni dia datang ke negeri Kedah, dan pada waktu itu ada peristiwa dia adalah peristiwa serangan Siam ke atas Kedah. Kan, dan latarnya adalah perdebatan ni sama ada British nak bantu Kedah ataupun tidak. Kan, adakah sesuatu yang wajar British bantu ataupun sesuatu yang tidak wajar British bantu. Latar dia itu. Dan apabila hikayat Merung Mahawangsa ni ditemui, ia dijadikan hujah untuk menguatkan masing-masing punya kutub perdebatan. Ada dua kutub perdebatan pada waktu tu. Satu diwakili oleh Low, satu lagi diwakili oleh Anderson. Satu mengambil keputusan bahawa sepatutnya British membantu Kedah. Satu lagi perdebatan, British tidak sepatutnya membantu Kedah, kerana kalau British membantu Kedah, ia adalah campur tangan urusan Siam. Kan dalam hikayat ni kan saya dah bagi tahu tentang bagaimana pengarang ataupun penyalin pada waktu dulu mengolah hubungan antara Kedah dan Siam sebagai adik-beradik.
Kan? Yang tadi tu itu daripada perspektif Melayu. Tapi bila British datang, dia bawa perspektif dia sendiri. Jadi hujah dia pada waktu itu yang mengatakan bahawasanya dia ada satu petikan lah kalau dalam buku ni yang mengatakan bahawasanya Kedah ni adalah negara berdaulat. Kemudian satu lagi negara naungan Siam. Kalau di bawah negara naungan Siam, buat apa British nak bantu? Kan? Sebab dia sudah kacau urusan politik Siam. Patut Siam menghukum Kedah. Kan? Yang satu lagi kata Kedah negara berdaulat. Jadi kalau Kedah negara berdaulat, dia bebas daripada pengaruh Siam, maknanya kita kena bantu dia. Itu latar dia tu. Jadi mereka mengeksploitasi hikayat tu untuk memenangkan hujah masing-masing. Pada akhirnya yang menang adalah mereka yang mengatakan bahawasanya Kedah ni kita tak payah bantulah. Kalau kita bantu nanti kita kacau dengan urusan Siam sebab Kedah ni di bawah naungan Siam. Sedangkan kalau kita tengok di dalam hikayat ni macam mana cara Kesultanan Melayu dahulu, Kesultanan Kedah lah pada zaman tu mengolah tu, dia melihat dia adik-beradik. Kan? Nampak tak? Cara kita, fikir kita, hubungan antara Kedah dan Siam, cara British. Walaupun ada dua kutub, masing-masing dia membawa satu epistemologi ataupun cara berfikir lah, cara berfikir baru. Dalam konteks ni pada akhirnya Kedah dilanggar oleh Siam, dan British sebenarnya telah kalau kita baca sejarah tu, dia telah mengkhianati perjanjian yang dia buat, dan kemudian dia pula membantu pula Siam untuk menyerang Kedah. Semuanya ada dalam buku ni. Dalam buku ni bagaimana hikayat Melayu, hikayat Merom Mahawangsa dieksploitasi oleh British. Itu yang pada akhirnya buku ni sebenarnya buku tentang idea pemikiran. Boleh ni untuk kita faham bagaimana saya percaya British menemui hikayat ni. Saya percaya saya akan dengar lagi sekali podcast ini selepas dia terbit nanti untuk lebih memahami. Tapi soalan terakhir pada saya, Amin. Okey, teruskan. Soalan terakhir pada Amin lepas ni. Sebut pasal hikayat, kita banyak hikayat bang di Malaysia ini. Salah satunya hikayat Raja Besiung. Ya. Saya dapat tahu sebelum ini bahawa Raja Besiung ini ada kaitan dengan hikayat Merom Mahawangsa. Macam mana bang? Apa kaitannya tu? Okey. Hikayat Raja Besiung ni bukan hikayat Raja Besiung. Kisah Raja Besiung, Mat, ada dalam hikayat Merom Mahawangsa. Jadi dia juzuk dalam hikayat. Dia satu juzuk yang khas di dalam hikayat Merom Mahawangsa. Tapi apa motifnya? Diadakan suatu kisah tentang Raja Besiung. Itu yang saya katakan tadi tu. Hikayat ni dia bukan hanya tentang cerita penubuhan kerajaan negeri Kedah, bukan tentang kehebatan raja-raja, tetapi juga dia membawa tentang pedoman, nasihat dan panduan. Kisah Raja Besiung ni adalah suatu bentuk, kalau kita tafsirkan, adalah suatu kisah kau sebagai raja jangan berlaku zalim. Sebab Raja Besiung ni terlibat di dalam kezaliman, membunuh rakyatnya, dan kemudiannya negara huru-hara kerana raja yang zalim. Jadi buku ni adalah buku yang membawa satu tema yang sangat radikal, kerana satu-satunya hikayat pada pandangan saya lah yang saya baca ni yang boleh ada cerita menggulingkan raja. Hanya hikayat Merom Mahawangsa. Sebab hikayat lain biasanya akan mengangkat raja-raja. Hikayat Merom Mahawangsa memang mengangkat raja-raja, tetapi dia ada satu juzuk tu yang raja digulingkan. Jadi kalau nak kata masyarakat Melayu ni feudal, taat sepenuhnya, taat membabi buta, tidak juga, sebab kita ada bukti. Ada sejarahnya. Ada sejarah yang menunjukkan ada idea yang bahawasanya raja zalim, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Raja adil. Raja adil, raja disembah. Raja zalim ni disanggah. Hikayat Merom Mahawangsa yang diajukan dalam buku ni memang menceritakan hal tu lah. Jadi seperti itu yang saya kata tadi itu. Kita membaca hikayat ni bukan kita membaca secara literal. Kita kena tengok dia punya metafora, perlembangan dan yang tersirat. Baik, Min. Okey. Soalan terakhir, Min, sebagai penutup. Sebab hujan pun turun dah ni. Seronok damai. Cuma kita nak ceritakan hari ni berkaitan dengan pada akhirnya kita nak anak bangsa kita terus bebas pemikirannya. Maksudnya tidak dijajah dengan satu-satu pahaman bahawa warisan kita ni adalah warisan yang kolot, warisan yang terkebelakang. Ya, kita moden, kita maju, kita berteknologi,
Tapi itu bukan sebab untuk memastikan bahawa apa yang kita miliki sebelum ini satu khazanah yang kosong lah. Jadi apa mungkin di situ kata-kata abang Tiba-tiba ada lagi. Tiba baik lori sampah. Member tengah dalam tu. Tengah tak apa. Amin. Aduh kacau betul. Ikau Jadi apa yang mungkin abang boleh kongsikan dekat kita semua untuk pastikan anak bangsa kita ni terus menekankanlah tentang khazanah-khazanah Melayu, apa kita boleh buat. Mungkin dari sudut production kan, drama ke apa. Mungkin kita pastikan orang Melayu kita ni taklah jauh sangat dengan warisan bangsa kita ni. Soalan PU Amin ni sebenarnya soalan yang agak susah lah untuk nak jawab. Sebab saya tak biasa nak bagi solusi ni. Faham. Nak bagi nasihat pun sebenarnya selalunya saya mencerminkan diri saya sendiri. Saya diri sendiri pun tak ternasihat. Ini kan pula nak bagi nasihat kat orang. Tetapi pada masa yang sama saya rasa mungkin kita boleh sama-sama untuk mengangkat kembali kita punya khazanah, kita punya warisan, kita punya tradisi yang memang sudah sedia ada di dalam bentuk yang sangat canggih. Ya, bentuknya dalam hikayat, dalam bentuk penceritaan. Baik. Yang ada teks dokumentasinya yang boleh dirunut ratusan tahun dahulu. Mungkin dekat sebelah kita ni ramai orang mengatakan bahawa kita tidak ada binaan-binaan yang besar. Tidak ada kecanggihan arkitektur. Kita tiada Angkor Wat, tiada piramid. Ya. Jadi ada macam semacam keinginan untuk mengatakan bahawasanya, saya bagi contoh macam Champa tu kan ada binaan dia. Ya. Binaan Champa itu pun Melayu. Kan kemudian ada binaan-binaan yang macam dekat Borobudur pun ada klaim-klaim di dalam TikTok dan sebagainya. Itu pun Melayu. Jadi ini sebenarnya kita sudah gagal untuk melihat sebenarnya kita punya khazanah ni juga tetap ada, tapi bukan di dalam bentuk binaan-binaan yang gah. Kita ada binaan-binaan seperti di Lembah Bujang, tetapi dia lebih bersifat simple. Jadi persoalan dia di sini adalah kenapa kita tidak ada yang besar-besar, kan, tidak ada yang macam hebat-hebat. Itu kerana kita melihat bahawasanya khazanah warisan itu dalam bentuk material. Betul. Maknanya kita hanya melihat kalau ada yang bangunan-bangunan binaan yang besar-besar, itulah kehebatan dan gah. Kita lupa bahawasanya hikayat kita memang tak nampak gah besar, tetapi di dalamnya mempunyai nilai-nilai yang cukup halus, canggih dan boleh kita bawa sampai sekarang seperti mana yang kita bincangkan tadilah. Jadi kemungkinan perkara-perkara ini kita perlu wacanakan kembali lah. Mungkin juga macam PU Amin dan PU Rahman, akses terhadap khalayak ni, PU ni kan besar. Kalau macam saya ni, saya tak ada traction. Saya punya podcast ni saya rasa mungkin adalah 1,000-2,000 orang. Tapi kalau macam PU Amin, PU Rahmat kan, akses terhadap masyarakat ni besar. So salah satu daripadanya, kita cuba untuk mengangkat kembali warisan tradisi budaya kita yang kita tak nampak tetapi sebenarnya ada dan boleh dirunut seperti mana kata Azan daripada kawah buku ratusan tahun dahulu. Menjadikan kembali hikayat sebagai khazanah negara adalah perjuangan, sebab kita suka memandang khazanah ini sebagai satu benda materialistik, tapi kita lupa untuk mengambil intipati dan isi daripada hikayat tu. Terima kasih Amin. InsyaAllah sama-sama. Moga-moga bermanfaatlah perkongsian kita InsyaAllah, dan memberi kesedaran kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang siapa-siapa yang nak cuba membaca hikayat Merumah Wangsa, boleh dapatkan di TikTok shop kita. Masya Allah, tabarakallah, baru ni kita buat program ataupun podcast pelindung pun dapat jualan yang baik, alhamdulillah. Bukan isu jualan, tapi barangkali ada yang terjentik dan mula membaca. Semoga semua gemar membaca, insyaAllah. Tahniah, kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi